Hello, Assalamualaikum. Ya, Farhadiana. Ada pertanyaan apa tu? Faraid. Faraid. Okey, nanti Ustazah ajarkan ya. Okey, Assalamualaikum. Jom, kita belajar tentang faraid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak semua? Kita berjumpa lagi dalam subjek Pendidikan Islam tingkatan 5 KSSM. Kita masih lagi dalam pelajaran yang ke-14 pengurusan harta selepas kematian. Tapi kita akan beralih ke tajuk yang kedua iaitu unit 2 iaitu faraid dalam Islam ya. Anda boleh buka buku teks pada muka surat 144. Jadi apa itu faraid? Apa hukumnya? Apakah dalilnya? Kita lihat sama-sama ya. Jadi faraid bermaksud pembahagian harta seorang Islam yang telah meninggal dunia kepada anggota warisnya menurut hukum syarak. Harta dibagi-bagikan dari orang Islam kepada orang Islam yang telah meninggal dunia ya, diberikan kepada yang masih hidup dan mengikut hukum syarak ya. Apakah hukumnya? Wajib. Sebab harta mesti dia agih-agihkan ya, tak boleh dibiarkan sahaja. Ada maklumat berkaitan dengan faraid pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berdasarkan hadis daripada Anas bin Malik meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud orang yang paling mengetahui faraid antara kamu ialah Zaid bin Thabit. Ya, riwayat Ibnu Majah dan juga Tirmizi. Menunjukkan pada zaman Rasulullah telah pun ada faraid jalankan dan juga pakar pada masa itu ialah sahabat bernama Zaid bin Thabit. Berdasarkan dalilan Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-7, di sini dia menjelaskan bahawa jika berlaku kematian, harta dibahagikan kepada ibu, bapa dan juga saudara mereka ya. Dan juga ada juga bahagian yang diberikan kepada sama ada orang lelaki ataupun kepada orang perempuan. Sama ada sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan ya, ikut pembahagianlah. Berdasarkan hadis pula di sini ya, muttafaqun alaih, hadis ni bermaksud serahkanlah bahagian-bahagian pusaka yang ditetapkan itu kepada para pemiliknya. Apa-apa jua yang masih berbaki, maka serahkanlah bahagian itu kepada waris lelaki yang terdekat. Ya, di sini ada hadis yang menunjukkan harta perlu dibahagikan selepas berlaku kematian. Apakah rukun faraid? Apakah dia syarat faraid? Ya, rukunnya ada 3. Yang pertama, orang yang mewariskan harta. Kena ada orang, siapa yang bagi harta tu ya. Yang kedua pula, waris, siapa yang terima harta tersebut. Dan yang ketiga, harta pusaka. Apakah hartanya? Ingat 3 ni ya anak murid semua. Orang yang mewariskan harta, orang yang terima, waris dan apakah hartanya, iaitu harta pusaka. 3 je rukun dia. Mudah kita ingat insya-Allah. Dan apakah huraian bagi setiap rukun tadi? Pertama, orang yang mewariskan harta, kematian telah disahkan. Dia dah meninggal dunia, dah confirm meninggal dunia, disahkan oleh bahagian perubatan ya, dan sebagainya disahkan, barulah boleh dibagi-bagikan harta. Selagi tak ada pengesahan, tidak pasti kematiannya, tidak lagi dibenarkan. Yang kedua, warisnya. Pastikan warisnya masih hidup. Kalau dah meninggal dunia, macam mana terima harta kan ya? Yang kedua, mengetahui status hubungan dengan si mati. Apakah hubungannya? Anak angkat atau sebagainya. Dan yang ketiga, harta pusaka. Pastikan harta tersebut dimiliki oleh si mati ya. Kalau katakan tak pasti siapa punya harta, tak boleh. Pastikan itu memang harta si mati. Sebab nak bagi ke orang kan, pastikan harta yang betul ya. Okey, jenis-jenis waris ada 2 jenis. Yang pertama, ashabul furud. Biasa kamu dengar ashabul kahfi ya. Yang ni ashabul furud. Furud itu daripada perkataan faraid ya, daripada perkataan faraid. Siapakah dia ashabul furud? Sebut ya, anda sebut. Jadi mudah untuk kita belajar. Kalau kita dah sebut, nanti masa periksa tahu nak eja dia macam mana. Ashabul furud. Yang kedua sebelah tu asabah. Ya, sebenarnya ain tu ya, kita buat asabah. Ashabul furud, waris yang menerima harta pusaka mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh syarak. Ikut kadar dipanggil ashabul furud.
Ya, Ustazah dah gunakan color warna kuning ya, mudah awak tengok beza dengan yang lain. Manakala asabah, waris yang menerima baki harta pusaka selepas dibagikan kepada ashabul furud. Baki. Jadi yang pertama dia ikut kadar. Asabah ni baki. Yang lebih-lebih tu namanya asabah. Seterusnya, asabah ni pula terbahagi kepada 3. Kita sebut ramai-ramai ya. Sebut asabah bin nafsi. Okay. Yang kedua, asabah bil ghairi. Dan yang ketiga, asabah ma'al ghairi. Jangan tersasul-sasul pula nanti. Sebab tu Zaza buat tingkat-tingkat ni, 3 tingkat supaya mudah awak ingat. Asabah bin nafsi, bil ghairi, ma'al ghairi. BBM. Bin nafsi, bil ghairi, ma'al ghairi. Apakah dia ni semua? Bahasa Arab ni kan tak faham. Tengok yang ni ya. Penjelasan dia, maksud asabah bin nafsi, itu dengan nafsi individu ya. Anggota waris yang terdiri daripada kaum lelaki saja. Oh, bin nafsi ni kaum lelaki saja. Siapa orangnya? Ini senarai ya, daripada 10 senarai orang yang dikategorikan sebagai asabah bin nafsi terdiri daripada kaum lelaki. Perhatikan ya, ada 10 golongan tersebut. Yang kedua, asabah bil ghairi, dengan lain-lain, iaitu waris perempuan dengan sebab adanya anggota waris lelaki. Jadi kat tengok sini, anak perempuan dengan anak lelaki ya, ada lelaki perempuan, cucu perempuan, cucu lelaki, dan seterusnya. Ada lelaki, ada perempuan. Seterusnya sekarang asabah ma'al ghairi, bersama-sama dengan yang lain. Apa tu? Waris perempuan dengan sebab adanya anggota waris perempuan yang lain ya. Tadi yang pertama lelaki sahaja. Yang kedua tadi ada lelaki perempuan. Yang ketiga ni perempuan-perempuan. Ya, siapa dia? Saudara kandung perempuan ni, saudara perempuan kandung. Saudara perempuan sebab apa? Berkongsi dengan anak perempuan atau cucu perempuan ya. Ini semua perempuan. Seterusnya pembahagian harta pusaka. Siapakah dia yang layak terima harta pusaka ya? Yang pertama sekali, yang jika berlaku kematian, yang layak ataupun yang boleh terima harta pusaka, pertama bapa, yang kedua ibu, yang ketiga suami, yang ketiga isteri, yang keempat anak lelaki, keempat pula, yang kelima lah tu, dan yang keenam anak perempuan ya. Mudah untuk awak hafal. Ibu, bapa, suami, isteri, anak lelaki, anak perempuan. Mudah kan? Mudah insya-Allah ya. Okey, untuk bapa, dia layak jika si mati meninggalkan ada anak lelaki, maka bapa dapat 1/6 daripada harta. Jika si mati tiada anak, mendapat asabah bapa tadi. Dan dia layak menerima 1/6 dan juga asabah kedua-duanya jika si mati ada anak perempuan sahaja. Manakala ibu dapat 1/3 jika si mati tiada anak atau ada seorang saudara lelaki atau perempuan. 1/6 jika ada anak ataupun lebih daripada 2 orang saudara lelaki atau perempuan. Beza ke atas ada seorang saudara lelaki perempuan, yang 1/6 bawah tu ada 2 orang ya. Dah berubah dia punya pecahan ya, 1/6. Kemudian 1/3 jika daripada baki, jika hanya ada ibu, ayah, suami ataupun isteri ya. Lihat semula 1/3, 1/6, 1/3. Seterusnya bagi suami, jika si mati tiada anak, suami layak terima 1/2 daripada harta, dan jika ada anak layak terima 1/4 daripada harta. Manakala isteri pula ya, layak terima harta sekiranya si mati tiada anak, dapat 1/4 sahaja isteri. Jika si mati ada anak, layak terima 1/8. Beza ya, awak lihat suami dan isteri. Agihan lebih kepada lelaki ya. Okey, seterusnya bagi anak lelaki, jika si mati itu tiada anak perempuan, hanya ada anak lelaki itu sahaja, maka seluruh harta diberikan kepadanya. Ataupun asabah bin nafsi, yang lelaki saja terima tadi kan ya. Anak perempuan pula,
Layak terima harta per 2 harta jika hanya dia sahaja anak tunggal dalam keluarga tersebut, anak perempuannya. Dan terima 2/3 daripada harta jika ada 2 atau lebih anak perempuan, dan asabah bila ghairi jika ada anak lelaki, ya. Ada persoalan dekat sini kan, ya. Jika seorang isteri meninggal dunia dan mempunyai suami, bapa, ibu dan seorang anak perempuan, bagaimanakah kiraannya? Berapakah yang layak mereka terima, ya, yang masih hidup tadi tu? Jadi antaranya iaitu suami tadi akan dapat 1/4 harta, ni jawapan dia. Bapa terima 1/6 dan asabah, ibu terima 1/6 dan anak perempuan terima 1/2. Apakah dia hikmah pensyariatan faraid? Mesti ada hikmah di sebalik yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Yang pertama, mengelakkan berlakunya pertelingkahan dalam pembagian harta yang akan menjejaskan kebahagiaan keluarga. Bila Islam dah tetapkan macam ni dan ada dalil Al-Quran dan hadis, maka dibagi-bagikan, disahkan, tiada lagi masalah dan pertelingkahan, ya. Yang kedua, menjamin kelangsungan hidup waris lepas kematian orang yang mewarisi harta tersebut. Jadinya yang masih hidup tadi pun adalah harta kan, ya, selepas kematian yang menjaga dia, contohnya bapa ke ibu ke, ya. Jadi maksudnya ada harta untuk dia meneruskan kelangsungan hidup, meneruskan kehidupan dia. Yang seterusnya, untuk menegakkan keadilan bagi pihak waris, ya, supaya tak tertipu oleh pihak yang tak bertanggungjawab. Dekat sini ada undang-undangnya, mengikut syarak, ada dia punya pembagian jelas. Jadi tak ada sebab untuk penipuan berlaku. Yang seterusnya iaitu mengekalkan kasih sayang dalam kalangan anggota keluarga. Jadi semua dah bagi-bagi harta, semua setuju, tak ada masalah. Keluarga pun akan kekal bahagia, ya, yang mana ditinggalkan tadi. Jadi apakah dia di antara harta yang biasa boleh diagihkan, ikutlah, ya. Sama ada rumah, tanah, ya, perniagaan, wang simpanan dan sebagainya. Baiklah, sekian sahaja untuk kelas kita pada hari ini yang bertajuk Faraid. Semoga semua telah mendapat manfaat. Jangan lupa klik subscribe pada channel Ustazah, dan jika bermanfaat boleh agihkan ataupun di-sharekan, dikongsikan dengan rakan-rakan, klik like dan juga share. Ustazah doakan semoga semuanya berjaya dalam peperiksaan SPM dengan cemerlang, insya-Allah, ya. Sedikit kata-kata hikmat, kekayaan bukanlah tentang banyaknya harta, namun kekayaan sejati adalah kekayaan jiwa, iaitu hati yang sentiasa merasa cukup dengan apa yang ada, insya-Allah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga berjumpa lagi pada kelas-kelas yang akan datang.